Ada satu doa yang Nabi pesan kepada Sayyidina Mu'az, siapa belajar bahasa Arab, la tada'anna, jangan tinggal, jangan lupa wahai Mu'az, jangan tinggal sekali-kali habis bagi salam, habis semayang, sebelum bangun, Allahumma a'inni ala zikrik, ya Allah bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu, ya Allah bantulah aku untuk sentiasa mengingati kamu. Tuan-tuan, para rasul dan anbiya mengingati Allah 24 jam, qiyaman wa qu'udan, istiqadhan wa nauman, berdiri dan duduk, tidur dan jaga 24 jam. Sebab tu Nabi bila dia tidur, dia bangkit, dia tak ambil semayang. Tanamu ainai wala tanamu qalbi, Nabi kata, mataku tidur wahai Aisyah, hatiku sentiasa berzikir. Berapa jam? 24 jam. Maka dengan sebab tu Nabi suruh minta, ya Allah bantulah diri ini untuk sentiasa mengingatimu. Tuan-tuan tengok orang-orang soleh, walaupun dia duduk saja, duduk atas tangga, hati dia duduk berzikir. Hati dia berzikir. Dia naik kereta, hati dia berzikir. Dia makan, hati dia berzikir. Dia kan duduk saja. Mustahil dia takkan duduk saja. Maka dengan sebab tu Nabi ajak berdoa kepada Allah. Kerana antara jalan yang paling luas untuk kamu mengenal Tuhan kamu dan berada rapat dengan Tuhanmu, nescaya kamu mendapat rahmat Tuhanmu dan kamu akan dibuka banyak rahsia Tuhanmu melalui jalan zikir. Sebab tu waktu Nabi Yunus berada dalam perut ikan, cerita ni dalam Quran, tak payah tanya pula. Tuan-tuan, Nabi Yunus dibuang sebab muatan lebih. Kemudian ikan yang besar, bukan ikan jerung lah, kalau ikan jerung dia telan belah dua. Ikan yang besar telan, ikan paus lah kita kata, senang, ikan paus. Kemudian ikan itu masuk ke dasar laut, ikut akalnya mati. Ikut akalnya dalam masa, kita kata kalau tak makan lah, no? dalam masa beberapa hari akan mati Nabi Yunus. Bila ikan tu berenang masuk ke dalam laut, satu ibadat yang tidak ditinggalkan oleh Nabi Yunus ialah zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Zikir ini tuan-tuan, ibadat kita, bahkan bacaan Quran kita, zikir kita, solat kita, doa kita dibawa naik ke atas. Ada zikir dia naik sampai langit pertama, tu dia hilang, tak naik. Wal'iyadzubillah. Sebab tu Nabi selalu ajak, ya Allah terimalah amal ibadat kami. Jadi zikir para Nabi naik ke atas melalui langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan dikenali oleh seluruh penduduk langit. Sebab itu ramai orang jasadnya berjalan di atas muka bumi, tetapi namanya disebut oleh seluruh penduduk 7 petala langit. Semua kenal, semua dah kenal. Maka Nabi Yunus alaihissalam, satu orang yang masyhur di langit seperti Rasulullah. Bila zikir Nabi Yunus naik, malaikat kenal. Apabila Nabi Yunus berzikir la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh zalimin, tak berhenti Nabi Yunus zikir. Bila zikir itu menembusi langit satu tingkat ke satu tingkat, malaikat menyebut sautun ma'ruf fi makanin gharib. Malaikat kata kenal suara ni, suara yang sangat terkenal, tapi main daripada tempat yang cukup pelik. Kalau jin berzikir bawah laut, biasalah. Ni orang berzikir bawah laut, malaikat kata pelik. Akhirnya dilihat, dia dimakan, ditelan oleh ikan, dia sedang berzikir di bawah sana. Maka Allah merakamkan keadaan zikir Nabi Yunus alaihissalam. Tuhan kata dalam Quran, kalau Nabi Yunus ini tidak membanyakkan zikirnya, nescaya kami tidak menyelamatkannya. Dia akan mati di dalam perut ikan tadi. Akan tetapi disebabkan Yunus alaihissalam adalah orang yang membanyakkan zikir seperti para rasul lain, dan dengan zikir itu kami menyelamatkan Yunus alaihissalam. Zikir tuan-tuan. Dengan sebab itu dalam Quran ayat lain banyak Allah sebut wa yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, dan mereka ahlullah ni berzikir kepada Allah qiyaman wa qu'udan,
wa ala junubihim. Diri, duduk, berbaring 24 jam berzikir. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Pujilah Allah, bertasbihlah kepada Allah bukratan wa asila, pagi dan petang. Tuhan kata daripada pagi sampai petang, tak berhenti. Kemudian Allah sebut dalam Quran, Allah ulang banyak kali. Yang ni jarang orang renung. Apa dia tuan? Jarang orang renung satu ayat, iaitu di dalam alam ini setiap makhluk berzikir kepada Allah kecuali dua. Yang pertamanya manusia, yang keduanya jin dan syaitan. Yang ni yang paling banyak tidak berzikir. Makhluk lain, buku, mikrofon, rehan, sejadah, kipas, pokok, angin, laut, bintang, bulan. Wa in min syai'in. Tuhan kata tak ada benda dalam alam ini. Allah buat contoh dalam Quran. Tuhan kata matahari, kamu tengok burung, kamu tengok bukit, kesemuanya berzikir. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tak faham cara zikir mereka. Tuan-tuan, alam ini berzikir kesemuanya. Dan bila sampai masa orang-orang yang menjadi pilihan Allah, dia akan mendengar bunyi zikir daripada beberapa makhluk ini. Nabi pegang dalam satu hadis sahih, disebutkan dalam kitab Tuhfatul Murid, Nabi pegang pasyak satu hari, Nabi genggam, Nabi pegang, Nabi tunjuk. Keliling Nabi ada sahabat kanan, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ni semua ahli syura. Nabi pegang. Lalu pasir itu bertasbih di tangan Nabi. Subhanallah, subhanallah. Mukjizat Nabi dan karamah ke semua khulafa ar-rasyidin itu mendengar zikir itu. Karamah zaman tu tuan biasa. Zikir ni. Kata Ali, aku mendengar, Abu Bakar mendengar, Uthman mendengar, aku juga mendengar semua. Kemudian Nabi minta tangan Abu Bakar, Nabi pasir itu di atas tangan Abu Bakar. Kata Ali, kemudian pasir itu berzikir di atas tangan Abu Bakar. La ilaha illallah. Pasir tuan-tuan. Nabi nak bagi tahu ke semua makhluk berzikir. Kemudian Abu Bakar memindahkan pasir itu di tangan Umar, maka pasir itu berzikir di atas tangan Umar. Kemudian memindahkan di atas tangan Uthman, pasir itu bertasbih di atas tangan Uthman. Kemudian dipindahkan ke atas tanganku, pasir itu berhenti berzikir. Wallahu alam, pasir apa? Mungkin ada sebab ada kan di atas tangan Sayyidina Ali. Maka yang kita nak beritahu ialah kita apabila mencapai tahap yang tinggi, beriman kepada Allah, membawa hati yang bersih, ketika itu seorang manusia biasa yang disayangi Allah, apabila membawa an-nafsul mutmainnah menghadap Allah, maka dia lebih mulia daripada seorang malaikat yang biasa. Awamul malaikah disebutkan dalam kitab tauhid. Lebih mulia daripada seorang malaikat biasa. Akan tetapi ketika mana manusia meninggalkan Allah, membawa hati dan jiwa yang kotor dan liar menghadap Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar, ketika itu kata para ulama, mereka lebih hina daripada binatang. Maka sebagai muhasabah ringkas, untuk kita bersama-sama membawa menghadap Allah Azza wa Jalla hati yang bersih, maka sama-samalah kita melazimi zikir, membiasakan zikir. Untuk membiasakan zikir, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ialah antara lain dengan memohon kepada Allah supaya Allah sentiasa menggerakkan hati dan mulut kita, hati dan lidah kita untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Tuhan tak izin, tuan-tuan, duduk depan Kaabah pun tak berzikir, duduk main handphone juga. Kalau Allah tak izin, duduk dalam raudhah pun dia bersembang setengah jam. Tetapi dengan sebab inayah Allah, taufik daripada Allah, dengan sebab itulah Allah menggerakkan hati dan mulut kita untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala.